Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih taruhkan lagi umur kita. Semoga kita tak lain tak bukan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh hidup untuk menegakkan syiar Islam dan juga menegakkan kebenaran untuk diri kita, keluarga kita dan kampung halaman kita, insya-Allah. Maka alhamdulillah, pada malam ni sampai ke malam yang ke-9 adalah, kalau kita kira agak dah malam yang ke-9. Jadi pada malam ni kita nak bermula dengan sebuah kitab yang kitab sejarah. Sebuah kitab yang yang bersejarah dan sejarah lama. Yang mana kita telah bagi tahu dah pada minggu yang lepas. Kata malam ni kita bermula dengan sebuah kitab yang nama Hikayat Patani. Dah. Dua buah kitab dah kita lepas dah. Sudah dah dah. Iaitu hak mula-mulanya Tarikh Patani. Yang kedua Tawarikh Raja Kota. Yang ketiga ni kitab hak nama Hikayat Patani. Jadi kitab Hikayat Patani ni dia tak ada hak asli. Hak asli yang tulis dengan bahasa Jawi tu tak ada di saya. Tapi saya ada hak versi tukar bahasa daripada Jawi ke Rumi dah. Tapi masih lagi dalam isi-isi asli. Dan Hikayat Patani ni dia ada versi semua. Jadi saya baca pada malam ni versi Siti Hawa Haji Soleh. Dan Siti Hawa Haji Soleh. Jadi hikayat ni dia semacam satu jenis bentuk sejarahnya dah, yang abang kata lama dah. Hikayat ni lama. Kalau kita tengok tertibnya, tarikh tu sekitar 700 tahun. Tarikh Patani hak malam mula-mula kita baca dah. Banyak ada juga Tarikh Patani itu ya dok royak ha sebelum nak jadi kerajaan Langkasuka lagi. Dah ha zaman Brahma, Hindu sampai ke Buza. Ada Sriwijaya, Majapahit ke apa masa sebelum Islam. Masuk mari pula kitab yang kedua yang kita baca dah tu, iaitu kitab Tawarikh Raja Kota. Lepas tu kemudian sikit dari era Islam masuk Islam. Dan pada malam ni dah kita nak mula dengan Hikayat Patani. Dah Hikayat Patani, nama dia tu kitab Hikayat Patani oleh Syekh Fakih Ali juga. Dah. Jadi Hikayat Patani ni banyak orang dah lah, orang putih, orang Malaysia apa ni tulis mula dalam bahasa Rumi, lepas tu bakal duk kaji banyak dah. Hikayat Patani. Jadi bagi orang-orang yang berminat dan mana sedang ikuti Hikayat Patani ataupun Tamnan Patani, cerita tani kita zaman dulu ni, saya pun nak pesan perkataan Syekh Daud lah dalam kitab Tarikh Patani dia sebut kata, semua kita duk ngaji, duk belajar ni, sakut ngajarah tani ni, tak sudah kisah sangatlah kata benar ke bohong. Lah kitab Syekh Daud tu dah tulis. Tapi kita hanya ambil tahu semoga anak cucu kita tu kenal jati diri dan kenal sejarah orang dulu. Itu saja. Dah. Maka marilah kita bermulanya Hikayat Patani pada malam ni. Ya tak ya pun kita mula lewat 15 minit, maka kita nak dah bagi kepada 15 minit. Insya-Allah kita akan sudah pada pukul 10.45 juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan nama Allah, Tuhan sekalian alam. Inilah suatu kisah yang diciterakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam.
Ini perkataan mula-mula dalam kitab Hikayat Patani dah. Inilah suatu kisah yang diceterakan. Yang dicetera, bukan yang dicerita, yang diceterakan. Maknanya yang dibuka rahsia, yang dibuka biar orang tahu dah, yang diceterakan oleh orang tua-tua. Siapa oleh orang tua-tua? Tua-tua ni bila? Dah, hikayat ni 500 tahun. Dah, 500 tahun. Asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam. Dia nak mula dengan asalnya raja nak buat negeri tani. Nak buat negeri tani. Hak lepas dah itu duk ngaji hak asal usul tok nenek dia. Dah, kelakuan kehidupan orang tani yang mereka suka ni belum Islam lagi. Malaning ni dia nak mula dengan asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam. Dah. Adapun raja di kota Mahligai itu namanya Pahayatu Kurup Mahajana. Maka Pahayatu Kurup Mahajana pun beranak seorang laki-laki. Maka dinamai anak kanda baginda itu Pahayatu Antara. Dah. Dia mula mana ni? Dia mula di kota Mahligai. Kita gambar kata hikayat ni, sejarah tani yang saya dah baca ni, dia mula dengan kisah raja di kota Mahligai Langkasuka di Nyalimo. Dah. Kota Mahligai di Langkasuka Nyalimo. Dia mula situ. Dia kata apa? Dia kata apa? Di kota Mahligai itu nama Pahayatu Kurup Mahajana. Kita kata ngano nama supo-supo siye. Bukan bahasa siye. Ini bahasa Sanskrit. Sanskerta ataupun Sanskrit. Bahasa India zaman dulu. Yang mana tempat kita duk guna dulu panggil bahasa Sanskrit. Pahayatu Kurup Mahajana. Bahasa Sanskrit ni sampai ke hari ni pun orang Siam ke, orang Kemoja ke, orang Melayu sendiri pun banyak guna-guna bahasa Sanskrit. Ada abang kita peninggalan bahasa-bahasa kuno zaman dulu sampai kita pada hari ni dah. Maka Pahayatu Kurup Mahajana pun beranak seorang laki-laki. Dia beranak. Ada anak laki-laki, anak jantan seorang. Maka dinamai anak kanda baginda itu Pahayatu Antara. Dalam kitab Tarikh Patani sebut dah dulu dah. Amejak di Mahabangsa dulu lagi. Lepas tu mari di hak ni masuk di Kurup Mahajana. Lepas tu anak dia nama Pahayatu Antara. Hatta, bahasa Arab ni hatta. Berapa lamanya maka Pahayatu Kurup Mahajana pun matilah. Mati dah lah. Apa ni tu Kurup Mahajana? Syahadan, maka Pahayatu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. Bapak dia jadi raja dan Kurup Mahajana tu mengangkat dan meninggal mati. Maka takhta kerajaan Langkasuka kota Mahligai pun naik pergi kepada anak jantan tadilah. Anak jantan tadilah namanya Pahayatu Nakepa. Ia menamai dirinya Pahayatu Nakepa. Selama Pahayatu Nakepa, kerajaan itu sentiasa ia pergi berburu. Kau dia duk mengetah tu. Di Nyalimo tu, di Calik Perawan. Pahayatu Nakepa tu, dia suka, dia banyak ke dia orang tu wahigi buru. Buru ni buru nate dah. Pada suatu hari, Pahayatu Nakepa pun duduk di atas takhta kerajaannya, dihadap oleh segala menteri pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Dia kata pada suatu hari Raja Pahayatu Nakepa ni lah duduk atas takhta kerajaan. Lepas tu dihadap oleh menteri pegawai hulu balai cukup genap
dalam istana dia tu, dalam balai rong dia tu. Arakian maka titah baginda. Hak ni sedap ni, dia ngaji hikayat ni sedap. Sedap di mana? Hikayat ni dia nak sebut perkataan ataupun ucapan raja ataupun ucapan orang. Kalau baling rasa siaga panggil perak jadamrat, perak cak uwak. Perkataan raja kecek. Kalau kita ngaji sejarah Islam ni hadis Nabi ataupun perkataan para sahabat. Ya tanda tu. Lepas tu tanda boleh sampakah ini 500 tahun sampai hari ni kita boleh tahu perkataan ni lagu mana. Dulu ni dia akan ada orang nanti catat. Raja kecek tu dia nak nyatak tepi. Dia duduk tepi tu dia akan tulis dalam kertas sampai dulu, dengan dawak sampai dulu dia tulis perkataan hak penting-penting bagi raja. Dia banding dengan fak purohit itulah kalau sia dah. Melayu kita pun ada. Gapo raja kata? Arakian maka titah baginda. Titah ni kecek lah. Kalau kita biasa kok kita kecek dah. Kalau raja ni dia guna kalimah titah. Untuk raja lah tu kecek lah raja royak dah. Raja kata ke mana ni? Aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Ni perkataan raja. Aku dengar kabarnya berburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Dia kata aku dengar khabar. Kata buru nata tepi laut ni banyak konon. Maka sembah segala menteri. Menteri pun jawab Menteri pun jawab. Kata gana? Daulat tuanku, sungguhlah seperti titah duli yang maha mulia itu. Patik dengar pun demikian juga. Ni jawab daripada menteri. Daulat tuanku. Daulat tuanku ni satu perkataan lah. Nak jawab kepada raja, nak manggil raja. Daulat tuanku, sungguhlah seperti titah duli yang maha mulia itu. Raja ni dia guna kalimah duli yang maha mulia. Apa makna duli yang maha mulia? Kalau bahasa Sia ni panggil apa? Taifa laong tuli prabat. Kalau Melayu ni duli yang maha mulia. Yang maha mulia itu bermaknanya Tuhan. Tuhan. Kalau belum Islam Tuhan gapo pun ikut. Tapi mari zaman sekarang ni maha mulia itu makna Allah Subhanahu Wa Taala. Duli mana apa duli? Duli itu habu. Duli yang maha mulia. Mana tu? Apa ni? Kabut. Apa tadi? Debu. Debu bawah duli. Sebab ia raja. Ia tak ia pun ia ni adalah debu bawah Allah Taala. Ni nak ayat atau ia pun selaku hamba juga bawah Tuhan yang besar. Patik ni panggil kati diri untuk hamba atau berayat biasa kecek raja. Dia tak kecek aku. Kalau aku ni kita ngasai. Saya nak jujur sikit. Aku tu biasa dah. Tapi patik. Patik ni nak ganti di rakyat. Kalau raja dia bagi beta. Beta gini. Kalau rakyat patik. Patik dengar pun demikian juga. Dah. Maka titah payah tu nak kepa. Gajah payah tu nak kepa pun jawab lagi. Jikalau demikian, kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Raja pun jawablah. Kata kalau jadi lagu tu kerahlah rakyat kita. Kerah rakyat ni maknanya kerah rakyat turut dia. Raja nak pergi ni, nak iring pergi ni, rakyat nak turut pergi. Rakyat yang dekat kota tu lah, bukan ambil seluruh negeri ni luah. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Esok hari aku ni raja ni nak pergi buru tempat tu. Punya kata menate banyak ni. Maka sembah segala menteri hulu balangnya. Maka semua menteri pun jawab klik Daulat tuanku,
Mana titah duli yang maha mulia patik junjung. Oh, sedap ni kalau mai goye, wak goye ni sedap deh kena. Mak, wak goye ni sedap deh. Daulat tuanku. Pak Menteri jawab. Mana titah duli yang maha mulia patik junjung. Mana tahu patik sanggup. Hamba ni sanggup, rakyat sanggup lah. Dia raja nak pergi, kita nak pergi. Dia tak boleh hidup debel lebih dari raja ni dulu ni. Dah, ni zaman belum Islam lagi, tak ada Islam lagi dah. Arakian setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkatlah dengan segala menteri hulu balang. Dah, bawa siapa esok ke hari tu, maka raja, baginda tu raja lah. Berakak tu pergi. Pergilah dengan segala menteri hulu balangnya, diiringkan oleh rakyat sekalian. Kok tepi turut belakang gitu, rakyat pun turut pergi juga dah. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka sekalian rakyat pun berhentilah dan kemah pun didirikan orang lah. Peragak ke raja sekali dengan rakyat dia, hulu balai menteri apa tu, siapa di tepi laut tu untuk nak buru, maka berhenti situ. Rakyat pun berhenti situ. Lepas tu askar-askar dia pun bangun kemah. Kemah dia gambar dah, kemah Melayu ni dia kuning raja. Dia ambil kain, dia tak tie pak dulu, tak bumbung atas, bumbung dia, rabung dia pun kain juga. Ambil kain likung. Kain di atas, kain likung. Kemah wi raja tu. Raja rehat. Dah. Maka baginda pun turunlah dari atas gajahnya, semayam di dalam kemah, dihadap oleh segala menteri hulu balang rakyat sekalian. Tengok bahasa dia apa, bahasa istana saja ni. Dah. Dia kata raja pun turun daripada gajah untuk pergi semaya. Pergi semaya ni bukan sembahyang. Sembahyang ni sembah wak ibadat. Kalau ni semayam. Semayam ni hidup lah. Gajah dia panggil semayam. Dalam kemah tu. Sekali dengan menteri hulu balai rakyat pun duduk. Maka baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusa itu. Gajah pun suruh askar dia hulu balai ke rakyat pun pergilah, kita tengok bekas rusa. Bekas ni mana tempat tapak kaki ke tempat rusa duduk tepi laut tu dah. Dia nak buru tu. Hatta setelah orang itu datang menghadap baginda, maka sembahnya. Tak lama tu ada orang masuk menghadap raja, lepas tu sembah raja, lepas tu royak kata, "Daulat tuanku, pada hutan sebelah tepi laut ini terlalu banyak bekasnya." Dia royak tu, tuanku, daulat tuanku, di hutan sebelah tepi laut tu banyak bekas. Banyak bekas rusa tu. Maka titah baginda, raja pun jawab kata, "Baiklah, esok pagi-pagi kita berburu." Raja tak kecil banyak. Tak apalah, yang terbaiklah. Esok pagi-pagi kita pergi buru. Tu raja jawab dah. Maka setelah keesokan harinya, maka jaring dan jerat pun ditahan orang lah. Masuk pagi hari esok tu dah. Jaring dengan jerat. Mana tu yo nak buru ni ke? Raja nak buru ni ada teknik, dia tak supa orang-orang hok panas buru lah hutan tu dak. Kalau buru lah hutan ni orang tu panas sungguh-sungguh lah, naik perang tu dah. Orang panas sungguh lah pemburu tu. Tapi kalau raja ni dia kena ada pen juga, ada teknik juga. Gena-gena pun kena raja boleh planuk, boleh usaha, boleh natah nak buru. Dia guna ke apa? Dia dalam kawasan likung luah tu dah. Dia nak tak orang likung keliling. Kalau supaya orang duk likung bukit tu dah keliling bukit. Nak igat orang misal tu dah. Ni nak buru natah dia likung luah, askar dia keliling kata. Habis kena guna rakyat banyak. Payah tak jaring, dia guna jerat saja. Jaring jauh-jauh. Semoga natah hok lagi tu yang lagi tak lepas ya orang keliling ke. Gena-gena pun raja hembak lagi boleh mana. Itulah cara dia dah dulu.
Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu, mengalau-alau segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang ngelincir matahari. Ngelincir matahari. Maka rakyat pun masuk ke hutan. Masuk ke hutan. Guna belakalah. Alat-alat duk halau. Mengalau-alau. Duk elok-elok duk elok-elok nate gapo tu. Ambil jok pagi sampai geleceh matahari. Mana tu lama jugalah geleceh matahari ni. Ambil jok pagi mengeleceh matahari. Seekor perburuan tiada diperoleh. Seekor pun tak boleh, tak boleh seekor pun. Lama dak katanya menate banyak. Nampaknya tapak kaki banyak. Tapi mejak pagi hari tu. Sampai geleceh matahari pun jadi tak boleh juga seekor pun. Tu dia Maka baginda pun amat heranlah serta menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Raja pun payah tu nak kapal tadi tu lah. Raja pun masa heran. Apa tu lalu katanya tapak banyak, nate banyak, khobare pun dia kata nate banyak. Duk usaha halau-halau taruh mana dah pun tak boleh juga. Saya kopok tak nampak. Jadi raja ni kena lepas anjing dia. Anjing buru anjing raja, anjing buru. Kena lepas juga. Anjing hoya sendiri. Lepas gi anjing ni dia bahu Dia bahu, dia cepat, dia beramak kita tengoklah. Untuk kau mudah boleh menate tu. Maka anjing itu pun dilepaskan oranglah. Hatta ada sekira-kira 2 du. Lamanya 2 du. Dalam ni 2 du ia tulis berangkat. Apa tu punggung lek iaitu 2 jam. Sekitar 2 jam. Ambil dulu tak ada jam. Dia tengok matahari pagi, tengah hari, petang, geleceh, gleseng gitu semua ya. Ni kata 2 du ni lalu dia tulis atas sekitar 2 jam ni orang buat kitab baru ni dah tambah ni 2 jam maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Tunggu siapa lah kira-kira 10 2 jam lah katanya. Bunyi suara anjing ngalak. Salaklah anjing tu. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Raja pun segera pergi lalu dah. Pergi tempat suara anjing tu salak tu. Setelah baginda datang kepada suatu sorokan tasik itu, maka baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Beraja ungagi Keroh pergi, raja pun pergi ke tempat anjing duduk salak tu, bagi sampai situ, jadi raja pun temu dengan orang ramai. Orang ramai pun turut pergi jugalah tempat anjing duduk salak tu. Anjing salak tu boleh ada kata nampak temu nate dah lah. Maka titah baginda, gajah pun kecek kata mana? Apa yang disalak oleh anjing itu? Raja tanya. Apa dah anjing itu salak apa tu? Maka sembah mereka sekalian itu, semua rakyat pun bakal jawab kepada raja. Daulat tuanku. Dia nak kecek raja, dia kena mula lagu tu laku. Kalau kita nak kecek dengan siapa pun dia ada bahasa lembut untuk orang Melayu kita tani. Kalau dengan raja dia nak kecek apa-apa pun kena daulat tuanku dulu. Kalau suami isteri pun nak kecek apa pun dia kena mula dengan ada kalimah-kalimah lembut. Hei cik abe. Ataupun hei abe. Kita pun hei adik. Gitulah. Hei gu. Hei kawe, hei demo. Gitulah. Ni bahasa lembut untuk nak eratkan lagi Jadi kita pun jangan duduk ripat. Mana? Selalu dah tak dengar. Hei gu, hei kawe, hei demo. Tu bahasa lembut. Nanti kita ngaji bahasa insya-Allah. Daulat tuanku, rakyat jawab. Patik mohonkan ampun dan kurnia. Ada seekor pelanduk putih
besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing ini. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Tu. Raja tanya tu, "Hei, anjing tu salah apa?" Semua hulu balai rakyat pun jawablah. Dah. Kata, "Daulat tueku patik mahu ampung dan kurnia." Mahu ampung dulu kurnia, takut raja nak muih ke raja wasati berkali. Dah. Ada seekor pelanduk putih, dia kata. Ada seekor pelanduk putih besar seperti kambing. Pelanduk ni tak besar sangat dah kiranya pelanduk ni, tapi ni besar kambing. Warna tubuhnya gilang gemilang. Gilang gemilang. Gilang gemilang ni cahaya cerah lah, jalur molek. Dia seperti orang Malaysia tu panggil bendera gilang gemilang tu dah. Cerah molek tu. Itulah yang dihambat oleh anjing ini. Tu lawak anjing tu beramak gitu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Rakyat tahu, tapi pelanduk tu gihile di pantai ini. Tu, nah gambar dah. Gambar dah tu. Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Raja dengar. Orang royak kata pelanduk gitu-gitu satu besar kambing cahaya cerah molek, tapi gerak di pantai ini. Raja pun berangkat pergi ke tempat patah tu. Raja pun pergi tempat patah hilal tu dah. Tempat pelanduk rai tu. Maka baginda pun bertemu dengan sebuah rumah orang tua, laki bini, duduk merawa dan menjerat. Faham tu? Raja dia mau royak raja tu dah. Raja pergi tempat pelanduk rai tu. Raja pergi tempat pelanduk rai tu. Dah. Jadi raja kita temu dengan orang tua. Orang tua ni laki bini. Dah, orang tua laki bini duk buat apa? Duk merawa, lepas tu duk menjerat. Duk ni. Jahat apa ni? Duk pukak tu lah. Duk sipai pukak, duk merawa dah, duk jahat pukak tu. Tu. Maknanya tepi patah ni. Dah pantai ini tepi laut lah. Orang tua laki bini ni duk jahat pukak tu. Duk merawa tu. Dah alat-alat ikat ikan Melayu lah dah. Maka titah baginda suruh bertanya kepada orang tua itu. Raja pun suruh orang tanya orang tua tu. Dah. Dari mana datangnya? Maka ia duduk kemari ini, dan orang mana asalnya? Raja suruh tanya. Kata dari mana datang? Maka ia duduk kemari ini, dan orang mana asalnya? Raja tu tak suruh tanya dah. Kata mari mana? Paduk mari duduk sini. Asalnya orang mana? Asalnya mari mana? Raja suruh tanya datuk tua laki bini tu. Maka hamba raja itu pun menjunjungkan titah baginda kepada orang tua itu. Jadi raja dia tak kecek sendiri. Dia temung dia suruh orang dia tanya. Raja ni tak kecek banyak mana, sebab dia kalimah raja ni dia orang pergi, orang kamak dah. Dia nak kecek ikut usaha tak boleh di raja. Dia nak kecek sikit-sikit je. Ya suruh hamba dia tu, hulu balai dia tu tanya. Kata mari mana weh, moh mana, asal mana. Hamba dia pun tanya pergi kepada orang tua laki bini tu. Maka sembah orang tua itu, orang tua tu pun jawablah, "Daulat tuanku." Pandai orang tua ni, pandai ni. Pandai bahasa dengan raja ni dah. "Daulat tuanku, adapun patik ini hamba juga pada ke bawah duli yang maha mulia. Kerana asal patik ini duduk di kota Mahligai. Maka pada masa paduka Nanda berangkat pergi berbuat negeri ke Ayutthaya,
Maka patik pun dikerah orang pergi mengiringkan duli padukan nenda berangkat itu. Setelah padukan nenda sampai kepada tempat ini, maka patik pun kedatangan penyakit. Maka patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini. Oh, pandai yo jawab deh. Datuk tua ni jawab pandai. Dia tanya temung nama apa mari di mana, asal mana. Yo jawab ni pandai. Kita tengok deh. Sosok deh. Daulat tueku, dia jawab. Ada pun patik ni dia kata hamba raja juga ke bawah duli yang maha mulia. Dia kata hamba ni hamba hak raja ni juga. You know ya tayo ni hamba raja ni juga. Deh. Kerana asal patik ini duduk di kota Mahligai. Ya, asal amor main mana dah? Asal saya duduk di Mahligai. Asal amor ni duduk di kota Mahligai. Di mana kota Mahligai ni? Di Prawai. Dah, di Prawai Calik Jerai tu lah. Dah, di Nyali Moloning tu lah. Asal saya duduk situ. Maka pada masa padukan nenda. Apa dak padukan nenda? Padukan dia ni hok raja ni. Nanda, Raja Nada. Sudah, Nanda. Bukan ayanda tu pak. Kakanda kakak. Adinda adik ni Nanda. Nanda tu tok chair dia. Berangkat pergi berbuat negeri ke Ayutthaya. Oh, chair dia tu pergi ke Ayutthaya. Pergi buat negeri. Kita nak faham ni. Kok mana ni? Cik raja tu nak kepagi giwak negeri di Ayutthaya. Ni ada satu lagi sejarah yang mana hak orang putih tu, orang Belanda nama Van Vliet. Dia panggil Wan Walid. Dia cerita dongeng Van Vliet. Dia sebut kata asalnya raja mari di Ayutthaya. Gi Taning. Lepas tu pecah giwak lega sute, giwak Ayutthaya sute. Jadi Ayutthaya tu asalnya mari sini juga. Hak Van Vliet. Tapi kalau hak kisah ning cik dia tadi nama apa? Payatu Kurup Mahajana lah. Anak dia antara payatu antara bahu payatu nakapa. Dah. Jadi Kurup Mahajana ni pergi ke Ayutthaya pada masa tu iaitu kerajaan Ayutthaya baru nak bangun negeri oleh Somdet Pramatibadi I, iaitu Somdet Praja Utong. Somdet Praja Utong ni dia duduk di Lawu Luk Buri. Dia tak ada lagi Ayutthaya kau tu pada masa tu Sukhothai. Dia Sukhothai. Yang main Sukhothai tu, dia ada seorang anak raja dah ni di Lawu nama Utong tu dia nak buat negeri. Boyo nak buat negeri ni raja di Nyalimo, raja tani kita tu pergi juga tolong dia buat negeri Ayutthaya dia tu. Ini bermaknanya Taning ada dulu lagi pada Ayutthaya. Tapi Taning pada masa tu langka suka. Ya ada surat acan sisak wali podom culih tu. Apa ni? Patani nai si wicai kau ke kuas Sukhothai nai adib. Surat dia. Yang Taning kita lama dah. Orang Sia ni tak ada buat kerajaan dia lagi. Taning kita ada kerajaan dah. Langka suka pada masa tu. Deh. Lepas tu dalam kisah ni, dalam sejarah Sia pun sebut lagu tu juga. Dia kata ada raja daripada Taning ni pergi juga. Lepas tu pada masa tu raja Taning seorang anak puteri menteri Taning nikah dengan Praja Utong jadi nang senum hak Praja Utong. Jadi isteri nombor 2 ke nombor 3. Tu ni hak Taning pun sebut, hak Sia sendiri pun sebut juga. Kata ya boleh seorang anak menteri besar kerajaan Taning nikah dengan Somdet Praja Utong. Raja hak nombor 1, hak mula-mula buat kota Ayutthaya. Tu dah. Jadi Datuk tua ni dia pergi sekali dengan raja. Ketika raja ni tok chair raja Loning lah dia kecek tu. Pergi buat kota Ayutthaya tu. Tapi dia ni jatuh sakit. Dia pergi sapa di Kuala tu nak kapal tu dah. Dia jadi penyakit sakit. Sakit tu dia mau tinggal ya situ lah. Dia hingga molek tu dia peduk. Situ tak ada kelik pergi ke Nyalimo. Tak ada kelik ke kota Mahligai. Jadi saya pun nak tambah sikit dah.
Mengikut kitab lain lagi tu dulunya sebenarnya zaman raja duk nya 5 dah sebelum nak buru tu. Jadi ramai dah rakyat-rakyat hok duk di kota Mahligai tu hijrah. Pindah pergi ke tepi laut. Tepi laut ke kampung ni, kampung sah ni, kok Tanjung Luluk, kok Kisik tu dah. Kok Bapu gitu situ dah. Dan situ tu kampung orang Islam. Masuk Islam dah. Tapi raja duk nya 5 tak Islam lagi. Dia adalah satu kisahnya ketika rakyat pergi ramai sampai dengan rakyat kos sikit di kota Mahligai. Raja pun titah kata tak lagi. Siapa pergi kau bunuh. Tapi ya ada juga orang hok ajak orang pergi lepas dia raja titah dah, kamsang dah. Maka raja bunuh dia tu. Bunuh dia tu. Tapi apabila raja pergi ke Kisik, lepas tu raja masuk Islam. Raja pun teringat semula kepada orang seorang dulu di Nyalimo dulu yo kacau duk ajak orang pergi di patah ni. Raja pun rasa sedih. Dia rasa sesal dia bunuh orang dulu, tapi bunuh belum Islam. Dia pun akil anak dia tu naik raja. Naik raja hok raja, akil anak hok datuk tu hok mati kena bunuh tu naik raja. Lepas tu dia pun suruh berakuk pergi di patah, di Kisik. Dia mulia ke. Maka dia orang hok raja bunuh tu nama Pak Kasa. Habis tepat hok orang naik raja tu orang panggil anak Kasa. Sakut gedok dengan orang bakal Kasa wallahu alam lah, saya pun tak tahu. Ramai juga orang bakal Kasa. Dia kalau sakut dengan Pak Kasa Jamil Raja masuk Islam ni, alhamdulillah lah, mantap keturunan dia ada lagi tu. Dia ke tak ada wallahu alam dah. Jadi maka titah baginda, maka raja pun tanya lagi lepas dia royak dah, kata dia jatuh sakit, dia duduk situ dah. Apa nama engkau? Raja tanya tu, apa nama engkau? Demo ni nama apa? Mu ni nama apa? Maka sembah orang tua itu, orang tua tu pun jawab dah. Nama patik Encik Tani. Cik Tani. Tu. Setelah sudah baginda mendengar sembah orang tua itu, maka baginda pun kembalilah pada kemahnya. Dia dengar orang tua-tua yang tu nama Cik Tani. Raja pun kelegi tempat kemah dia duk darat sikit. Dalam kitab ni dia kata nama Cik Tani. Hikayat Patani sebuah lagi dia kata nama Pak Tani. Dalam tarikh Patani pun sebut kata nama Pak Tani. Dah ingat ada hari tengah je dah lepas-lepas dah dah. Itu ning lah dia gini lah sebab dia ada negosi ni, tapi dia ada lah selisih sikit-sikit. Biasanya selisih nama, selisih tahun, selisih tepat gitu yalah, tapi isi 95% tu supa belaka dah. Kalau tak supa tu nama-nama gitu ya ejo tak supa. Dan pada malam itu baginda pun berbicara dengan segala menteri hulu balangnya, hendak berbuat negeri pada tempat pelanduk putih itu. Jadi raja ni klik gi kota dia Mahligai. Boleh Mahlai tu sorak lalu lah. Jadi sorak lalu dah. Sorak lalu dah ngah hulu balai dia kata yo wasana wak negeri weh di tempat hok pelanduk putih gai tu. Dalam kitab sebuah lagi tu. Dia royak atas raja pun sorak. Sebab raja kata tempat tu molek. Tempatnya molek, pantai putih bersih, tempat subuh, strategi, ada teluk. Dalam kitab sebuah lagi. Dalam kitab ni dia sebut banyak tu saja. Dia sebut kata raja wasa nak buat kota tempat pelanduk rai tu. Setelah keesokan harinya, maka segala menteri hulu balang pun menyuruh orang mudik ke kota Mahligai dan ke Lancang, mengerahkan segala rakyat hilir berbuat negeri itu. Tak ada raja sorak tu lagi moh, tak ada klik kota lagi dah. Duk sorak lagi moh. Esok ke hari raja pekerah hulu balai suruh orang mudik ke kota Mahligai, suruh pergi di kota Mahligai dengan pergi di Lancang. Mana Lancang?
Kota Mahligai tu nya 5. Tempat asal dia Langkah Sukak tu, kota dia tu. Pasal lagi suruh pergi di Lancang. Lancang ni satu kota juga. Kota hodok sekali dengan kota Mahligai nya 5. Lancang ni nama asal bagi kota Jalo. Yang melo ni kita panggil Jalo. Siapa kahwin ni kita panggil Jala. Dia Jala, Jalo. Gi huno klik lagi tu kita panggil Lancang. Lancang tu Laceh. Sakut dengan Gajah Lancang. Sebab Lancang ni dia ada zaman Sriwijaya lagi. Kalau kita nak tahu tu asalnya Lancang duk mana, dia duk tepi sungai. Kena masuk kok cabai Kelah Aciwak tu. Kok masuk kok Kelah Aciwak tu kok kawasan kampung Bangun Badai. Kawasan kampung Bangun Badai nak pergi ke Langar tu. Lepas tu dia hotel situ. Lepas tu landing sungai. Lakoh sungai Poseng. Situ Lancang duduk situ dulu. Baru dia masuk Islam tu dia baru pindah duduk di Jalo. Jalo Bangun Sina. Baru klik mari diserak, Lakoh mari seteng banyak. Tu asalnya Lancang. Jadi Lancang ni lama-lama dah kota zaman dulu lagi. Dah Lancang. Kalau kita tengok peta ni Lancang ni ke arah sini. Lancang. Kalau tengok suria ada sungai. Nampak sungai sikit dah. Ya Sungai Tani. Dah dulu tu pergi macam ni. Dah cabai dah. Lepas tu dia mari ke Kota Mahligai. Lepas tu dia mari kat ni. Sungai Tani nak pergi ke Pinang, Menesta. Ni Jala, ni Lancang kat sini. Kota Lancang ni kota itu tepi bukit. Itunya Lancang ataupun Jalo sekarang. Dah Jalo gini. Jalo gini. Tu panggil Lancang. Keroh orang kota Mahligai dengan Lancang. Dah segala rakyat hilir berbuat negeri itu setelah sudah segala menteri hulu balang dititahkan oleh baginda masing-masing dengan ketumbukannya. Maka baginda pun berangkat kembali ke kota Mahligai. Dah, kano ni. Kano kena ambil orang Laceh, tak ambil orang Sai ke, tak ambil orang Remeh ke, tak ambil orang Legeh ke. Dulu ya ada dah tu. Dah, kena ambil orang Lancang. Tu. Jadi kita nak kenal sikit. Dah, semua nak kenal sikit. Dah, kata rakyat-rakyat hok ada dalam Taning dulu tu dia bagi lagu mana? Dah, ni kita nak kecek ni sebelumnya nak jadi kota Kesik. Sebelum Gajah nak pindah mari di pantai ini hok dok dekat Kampung Pok Tani. Dah, dulu Tani kita ni kalau mudah-mudah kita gambar kata sebuah Langkah Sukak. Langkah Sukak Suti dah. Gajah besar. Orang Melayu zaman Brahma, zaman Hindu, zaman Buddha. Lepas tu masuk ditakluk oleh Sriwijaya. Tu Buddha. Lepas tu pada masa tu ketika ni sebenarnya kalau kita tengok pada sejarah ni masa hak Gajah duk buru tu pada masa tu kerajaan Langkah Sukak duk tak rak dah tu. Duk lemah dah. Lemah gapo kalau kita kaji daripada tarikh Patani, lemah kerana pada masa tu rakyat separuh-separuh Islam separuh, Buddha separuh. Jadi kuasa raja ni kurang sikit sebab rakyat jadi Islam dah separuh. Lebih-lebih lagi orang kawasan pesisir. Orang kawasan pesisir ni kawasan laut. Dah, tu sudah Islam dah. Seperti orang tepi laut di sampai Lubeh. Sai tu orang Islam dah orang Sai tu. Sedangkan Gajah pusat besar di kota Mahligai tak masuk Islam lagi. Habis tu adanya cerita pergi buru Natal temu Natal wak kota baru tu. Di Kesik tu. Lepas tu pada masa tu dah Taning ni dah ulama kita dulu bagi pada Taning sebelumnya di Kesik dia bagi kepada Pak grup besar-besar. Bagi Pak Bani. Dah Pak Bani. Iaitu nak tulis sikit dah. Pak Bani ni dah dia mula di sini. Dah, mula di sini. Ni sepuak. Dah. Lepas tu mari di sini pula. Sepuak. Dah.
kita rapuh dulu sungai. Dah. Ni orang panggil orang lembah. Ataupun seriwangsa. Sini orang panggil orang sai. Sini orang Roman. Ni orang panggil orang Legai. Dah. Sebelum pada tu, sebelum nak catung kerajaan tu, kau Islam duk masuk banyak, rakyat separuh jadi Islam dah tu. Pada masa tu kawasan kita ni dia terbagi pada 4 bani. Kena bani. Semua bakal tanding belaka, darah tanding. Dah. Orang Melayu tanding belaka, tapi dia bagi pada 4 grup besar-besar. 4 grup ni 4 grup bani. Dah. Kalau kita ngaji sejarah Islam kak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, dia ada puak Yahudi duduk di Madinah, ada dah. Selain pada orang Arab, Yahudi tu dia ada 3 bani. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Tapi semua tu Yahudi belaka. Supaya kat tanah ni pun ada 4 bani. Bani mula-mula pakai bani lembah ataupun bani seriwangsa. Bani seriwangsa ni kita gambar tu kawasan Yusuf di Beruah. Di Bukit Beruah. Kawasan Narik, Taning, Noci, Mayo, Nyalimo, Kokpo, Melang. Lepas tu pergi ke Jalan ke Jahar. Tu panggil Fort Lembah. Orang seriwangsa. Bakar tula tu. Jamu berapa kali bakar tula. Bolakah Bukit Beruah. Dah. Gi ngudik ke laut. Dah Beruah magi ke Pombeng, Telube, Pajera, Kerubi, Pajera, Maikeng, Pek Bung Jingo, Suk Bukit Tanjung Nara ni orang panggil orang Sai. Lek ni yo tapeh dengan Bukit Budo. Ni orang panggil orang Sai. Bani Sai. Lepas tu bolakah kita sana pula, kita gambar kata dalam wilayah jalan ni kita cabut yo, cabut Jahar tu baik dengan Kabang. Semua gi Suk Kabu, Kopine, Nesta, Tato, Betong, lakah kita sana lagi tu orang panggil Bani Reman. Dah. Jabak separuh tu hak Reman juga tu. Dah. Orang Balo, Supik, dak ke Betong ni pun Reman. Naik ke Bukit Pelago dengan Bukit Budo tu, dah orang kira orang tenduk Suk di Lapar tu pun panggil duduklah kawasan hak Bani Reman. Lain pada tu kita tengok le Cawak Nara dah, wilayah Nara tu kita apa Muang Jingo ngapek Bung tu baik, semua tu panggil orang Legeh. Bani Legeh. Jadi pak bani ni dia ada ciri-ciri dia tak sama dah. Kelakuan apa ni pak perangai dia ada ciri-ciri khas dia sikit-sikit. Nanti kita ngaji siapa ke kitab Syekh Ahmad Al-Fatani tu kita boleh tahu kata dia royak tu betul-betul orang Taning tu lagu mana tek nak kena. Kampung Taning tu ada apa jenis, dia bagi berdonia jenis. Kawasan semua ada sebelah kawasan. Hak tu mengikut sosio sosio budaya, bahasa dan bentuk orang. Jadi Taning ada 4. Kalau you minta orang lancang tu tak pelik. Sebab lancang ni bakal tula dengan dia. Habis kalau tengok Raja Nocik, Raja Jamu, Raja Taning, Raja Jala bakal tula. Darah tula, keturunan tula, wong trakun hak tula. Tapi kalau Raja Sai, bakal suku. Sai Jingo ni pak tula. Reman, bakal Reman. Legeh, bakal Legeh. Habis kalau rapak ni fok pak putih negeri besar-besar tadi ya rapak dengan Taning tu. Jamu, Nocik, Jala. Yang nikah dengan rapak. Ada juga nikah lakah gini, nikah hasan, nikah dengan remeh tu untuk politik lah. Tapi kalau berdarah, ia bagi bersini. Kapung-kapung pun bagi sini. Habis kalau kita tengok bahasa kecek pun tak sama ni. Mengikut pak betul ni nak tak sama. Dah, kalau orang lemah ni kecek, supaya kita dengar orang Taning kecek lah, hile-hile tu lah. Kalau Sai ni lain sikit, orang Telubang. Dah, orang kot Telubang, kot Pek Bung Jingo nak anjur sikit. Orang remeh, dah lain sikit bahasa. Remeh dah, orang Kabu dah. Orang Kabu pergi kot Menesta Asar tu. Dah, Menesta Asar lah, bukan Menesta hok hijrah Taning hidup kat tu. Pergi ke Pagar Betong. Lepas tu orang Legeh. Ni nak pergi ke arah orang Kelantan lah. Ni semua ni Taning belaka ni, Sutip Taning jadi so.
Nanti kita ngaji sikit lagi apabila dia masuk Islam, dia catung ke politik dia lagu mana tani nak menjadi satu. Di antara pak-pak bani ni, Gajah Tani pada masa tu Sultan Mansur, Sultan Muzaffar sampai Gajah Hijau, dia catung mula, dia reformasi semula cara metode tani. Untuk nak tani tu, hak pak bani tu jadi jadi satu pak tani. Ha, insya-Allah ni tak siapa lagi ni dah. Ni tak ada masuk Islam lagi ni. Ha, di api kita nak faham gitulah kata kita ni pak bani besar-besar catung jadi satu kerajaan Patani Darussalam. Nanti belakang-belakang nak hurai tambah lagi dah. Wi dah lagi. Kita nak tambah sikit lagi boleh jadi kata sudah dah. Hatta antara 2 bulan lamanya maka negeri itu pun sudahlah. Dah duduk oleh 2 bulan saja. Maka negeri pun sudah. Wak negeri sudah le 2 bulan. Tak lama tu. Maka baginda pun pindah hilir duduk pada negeri yang diperbuat itu. Bawa kota sudah, gajah pun dia pindah dari hilir tu. Pindah hilir. Mana tu pergi ke hilir. Dah dia duduk le hulu sikit. Hilir. Pergi di kota negeri hok bau buat. Kita ingat tak hok kita mengaji kitab tarikh Patani tu. Zaman Gajah Tani hok duk di Jeram dah Mahligai. Gajah Tani tu gi pergi tolong sia di Melaka. Yang mana ada oleh kitab tawarikh Raja Kota dah. Kata Raja Kota di Jabak tu tak tentu juga 100 orang dah. Pada masa tu. Pak raja pun besar lah tu. Kata gi dengan Melaka yang duk pergi lah dengan Melaka orang Melayu bukan musuh kita. Kita tolong sia wak muka jadilah. Wak wi nampak saja. Raja tu tak mahu isai mana. Tak mahu tolong mana dengan sia. Sebab sia tu wahi suka kacau balau negeri orang, negeri Melayu. Ni Gajah Tani goyak pada masa tu. Kata raja sia ni wahi ngaru, wahi kacau barah orang. Pas kalau tolong dia ke tolong wak elok-elok jadilah. Yang sungguh dengan dia. Tu. Tapi dengan Melayu jangan agama, sama Melayu tu sama agama dah. Raja pun pindah ke tempat kota baru. Dan negeri itu pun dinamakannya Patani. Tu dia. Dinamakan Patani. Jadi Patani ni ingat molek weh. Dah kita hidup ngaji ni pada malam ni. Kalau anak cucu kita tanya kata Patani ni daripada apa pak cik dah. Ayah mek mi ke gapo ingat molek kata Patani ni daripada 2 kalimah hak seimbang bermolek. Ni saya tulis di atas ni. Patani dah daripada kalimah pantai ini dengan pok tani. Pantai ini dengan pok tani campur ni lama-lama jadi Patani. Dah ingat tu. Dia anak cucu tanya kata apa makna Patani? Patani bermaknanya pantai ini. Kalimahnya daripada pantai ini dekat kampung Pok Tani. Tu nama asal usul nak jadi nama satu kerajaan besar hak kita duk guna sampai hari ni iaitu Patani. Pada payah deh. Ada payah ni. Pantai ini dekat kampung Pok Tani. Jangan guna pantai ini saja. Salah. Jangan guna Pok Tani saja pun salah. Sebab sumber ni dua-duanya sama berat. Pantai ini dekat kampung Pok Tani. Dah insya-Allah. Tu ingat ke anak cucu mudah ngoyak. Arakian pangkalan yang di tempat pelanduk putih lenyap itu. Dan pangkalan itu pada pintu Gajah ke hulu Jambatan Kedi. Pangkalan itulah tempat Encik Tani naik turun merawa dan menjerat itu. Dah. Jadi tempat pelanduk tu, tempat pelanduk putih tadi kala situ itulah tempat tempat pelanduk putih itu pada pintu Gajah ke hulu Jambatan Kedi. Kawasan ia ni ambil jauh di pintu Gajah sampai ke Getok Jambatan Kedi ni Getok Kedi.
Tergambar lagi tu. Duk mana tu? Getok Kedi di Kapur Parit. Kedi Kapur Parit Kedi tu, getok sungai situ. Dan pintu gajah ni dia duduk depan Masjid Kesik lah ni. Tu kawasan Planuk Rai, pantai ini. Kalau kita nak tahu kat pantai ini kita kena pergi tempat mana? Tempat pantai ini. Kita kata pantai ini duduk mana? Pasal kita tengok tempat pantai ini ni. Gi kalah di kubur kawasan kubur Sultan Ismail Shah. Hayatu nak kepal. Apabila dia mangkat, dia mati, maka dia pergi tanah diri dia duduk tepi laut dekat dengan tempat ataupun kawasan hak Planuk Putih Rai. Itulah kubur dia. Tapi learning ni nampak panjang je dah. Learning ni 500 tahun lebih dah. Alas kita dia mengubah. Air laut kau makan, seluk kau tu baik, dia berubah habis dah. Jadi rumah dia, jadi kampung dia penuh dah. Tapi dulu situlah tempat Planuk Rai. Kalau kita nak bercerak lagi, kita pergi lagi. Pergi lagi di Tanjung Luluk. Kita pergi dia ada sebuah wakah di tengah laut, di tepi laut tu. Tepatnya kubur. Tempat kubur Lim Konio. Lim Konio tu bukan duduk tepi Masjid Kesik dulu. Kalau duduk tepi Masjid Kesik tu dia baru beralih ya. Baru ya, dulu tak ada duduk situ. Asalnya duduk di Tanjung Luluk ni. Banyak botol Tanjung Luluk pun buat perabung wi. Teragi tengok. Situ kita boleh gambar kata pantai ini tu duduk di mana. Pas Lim Konio duduk tepi Masjid Kesik tu dia baru beralih ya. Dia buat cara ya apa ambil roh ke apa tu belarak kita Masjid Kesik. Pada Masjid Kesik pada masa tu dia lepas biar hutan itu tak ada wak semaya ke apa. Orang belarak tu kami dulu tok chair kita dia pakai duk belarak boleh Masjid Kelek tu. Jadi gi wak depan Masjid Kesik. Tak apa 100 tahun dah Lim Konio duduk depan Masjid Kesik tu. Tak ada keramat mana dah. Keramat tu je mari wak di tani ni pula so lagi. Gitulah nak goyak kata kisah hak sebenar tu. Jadi kalau itulah tempat hak dekat dengan Planuk Putih Rai itulah tempat pok tani duk merawa, duk jerak. Mana tu duk ikat ikan, duk teh buka tu dah. Duk jahat buka ke apa duk teh buka teh ikan tu. Syahadan kebanyakan kata orang nama negeri itu mengikut nama orang yang merawa itulah. Jadi situ pun banyak orang duk royak kata kawasan itu kawasan kampung Pok Tani. Dia nama Cik Tani, tapi orang kat tu panggil kawasan tu kampung Pok Tani. Dia panggil nama turut nama orang. Mak kita lah ni pun ada kampung hok sakut dengan nama orang. Apa ni? Banyaklah. Apa dak cuba royak kenal. Hok sakut dengan nama orang. Wokah Cik Hak, Pula Cik Muda, Pok Cik Teng. Gapo lagi? Nak ada hak sakut dengan nama orang tu, ada. Pok Amat, nama orang belaka tu, sakut dengan nama orang tu. Lubuk Kali, apa ni Tok Kali. Nama sakut nama orang tu banyak juga bahawa sesungguhnya nama negeri itu mengikut sembah orang mengatakan pelanduk lenyap itu. Demikianlah hikayatnya. Ni mana bukti ni? Kalau saya royak kata, bos sebut kata Patani ni makna daripada apa, mana daripada apa? Lain pun yang nyata yang royak kata ngikut orang pada masa tu, dia panggil kawasan tu Pok Tani. Dan raja pun royak kata dia nak tak nama negeri ni mengikut hak tepatnya Planuk Rai iaitu di pantai ini. Maka jelas kata pantai ini dekat kampung Pok Tani. Itu nama Patani. Dah ingat molek weh. Orang hodok dengar sejarah saya dah baca tu, ingat oyak ke anak cucu kita selama-lamanya kata Patani kita daripada pantai ini dekat kampung Pok Tani. Hatta antara berapa tahun lamanya baginda di atas takhta habis masa dah dah. Gimana? Habis dah.
Pada apa sebab hak ni dia nak masuk nama raja, nama anak raja apa orang. Lepas tu insya-Allah minggu depan tu dia nak masuk tajuk raja jadi penyakit kulit. Lepas tu ada Tok Bomo Syekh Syaik itu mari pubak. Lepas tu pubak tu cara dia lagu mana dia mau kata, kita baru gambar baru ngaji minggu depan. Asal mari ning sirih pine. Gajah wis sirih pine kok tok Syekh Syaik suruh pubak dia. Siapa yang ambil kita lah ni pun dia nak bugak bomo kapung pun kena lah sirih pine. Tu syarat dia, bukan sakut pak akidah deh. Kita kau cari jawab deh. Kau cari jawab masa depan lagi minggu depan insya-Allah hari Senin malam Selasa. Pada malam ni kita boleh kesimpulan banyak dah lah. Kata gajahnya berasal dari nyalimo ni lagi berakak mari duk buru nate kita mung pelanduk putih gai di pantai ini dekat kampung Pok Tani. Maka dia pun pindah dari kota Mahligai, aku rakyat dari kota Mahligai dengan orang lancang di jalan tu mari wak kota di kawasan tu baru tu dalam masa 2 bulan. Lepas tu dia pun pindah hidup di kota tu. Tu malam ni. Lepas tu kita ada soalan sikit sebanyak lagi daripada apa ni peminat kita. Banyaknya. Banyak. Baca oleh 2-3 soalan tadi lah. 4 soalan. Di zaman sana tulis. Di zaman mana adanya istana nilam? Adakah di masa itu ada panggil kampung Kresik, kampung Tanjung Luluk, kampung Parik? Yang kedua, kota Rakna. Kota Rano di Nocik tu kan? Kota Temangan, kota Tok Lek. 3 kota ini di zaman mana? Di Malaysia kenapa orang panggil Sungai Patani? Kenapa Limkonio letak sebelah barat Masjid Kesik? Ni jawab dah tadi ni. Jadi cerita seolah kita tanya semuanya sebenarnya dia duduk dalam isi ni lagi ni. Belakang-belakang tak siapa lagi. Tapi nak jawab dengan secara ringkas dengan cepat. Gajah hidup situ di pantai ini. Dekat pantai ini ada kampung nama Pok Tani. Lepas tu kampung sebelah lain ni tu dia tak nama pula Kresik. Kresik tu bermaknanya pantai yang putih bersih. Jadi pantai yang putih bersih makna dia serupa dengan nama Tanjung Luluk. Sebab Luluk tu bahasa Arab. Ya seperti Tanjung. Lepas tu dia nama Luluk tu bahasa Arab. Luluk tu maknanya Kresik dah. Luluk seperti permata, luluk kelik. Sebab patah di Kresik dulu tu dia patah putih bersih. Hak panggil Kresik. Tu bahasa Melayu. Luk bahasa Arab hak tu lah. Ketika raja pergi tu rakyat dia pokok lah. Dia pindah dari kota Mahligai di Nyalimo tu. Berakuk pergi tu baru pergi wak kampung di Kresik, pergi wak kampung di Tanjung Luluk, pergi wak kampung Parik. Kampung Parik, Kedi, Tanjung Luluk, Kresik, cuk tu lah. Set tu lah. Dia mari bila? Mari ketika sekali dengan rakyat hak turut raja daripada kota Mahligai mari duduk di tempat pelanduk putih rakyat di pantai ini tu. Maka timbul kampung ni. Tu dah. Kampung Parik sebab ada parik. Parik ai kat Kuala. Kampung Tanjung Luluk dan Kresik hak tulo saja. Tapi orang Arab panggil Luluk. Maka bo kampung yang besar pun belah di sana tu panggil Tanjung Luluk. Duduk dekat Kresik. Lepas tu kota Rano, kota Temangan, kota Tok Lek. Mari bila? Kalau hak paling tuanya kota Rano. Kota Rano lama-lama dah ada. Tak serupa dengan kota Temangan. Kota Temangan didirikan oleh Raja Muda Johor. Dia wakwi kepada Dan Sirat. Ketika dia nak klik kota Kresik tak oleh Raja Kuning tak izin.
Tu baru timbul kota Temange. Dan kota Temange ada seorang hulu balai jaga tanah batu Raja Hijau. Tu kota Temange. Kota Gadong ada lama dah. Tempat Raja Nocik duduk. Kota Tok Lek pun kota hak segu. Gu dia dengan kota Gadong. Kota Tok Lek ni kota tempat hulu balai Raja Nocik duduk situ. Tu kita kau panjang mulahan Nocik deh. Hak sakut dengan Nocik belakang ni malaikat kota Temange. Hak sakut dengan Raja Muda Johor, Jamin Raja Kuning. Kota Gadong, kota Tok Lek, hak Raja Nocik. Di Malaysia panggil Sungai Petaning. Hak ni dia bersakut dengan ketika Kesik pecah perang dengan Siye, sejumlah rakyat ni lari pergi ke Mecah, lari pergi ke Betong, lakoh pergi di Sungai Petaning. Tu nama Sungai Petaning. Lagu mana nanti kita ngaji masa depan. Kenapa Lim Cornell? Cerita Lim Cornell ni dia mari dalam minggu depan insya-Allah. Lepas tu hak duk depan masjid Kesik tu tipu saja. Hak asal dia duk mana tempat dia gantung tekak bunuh dirinya duk di Tanjung Luluk. Kita pergilah tepi laut tu. Ada kubur dia sampai kini pun ada. Orang situ pun buat wakah, buat selawi besar dah. Lepas tu air laut duk makan tebing banyak tu. Orang Cina nak pergi ziarah kubur dia pun masa tak sedap. Dia buat piti lah. Cenderung winjan, ambil roh ke apa tu. Walau alam lah. Pergi tok tanah depan Masjid Kesik. Bagaimana mudah sangat buat depan Masjid Kesik. Sejak Kesik pada masa tu, lepas tu lah hutan, tak ada pria padu, tak ada wak semaya bel sepakah rining. Hak kita boleh semaya bel kah rining ni, orang-orang tua kita cek, kita belarak sampai dulu berdarah apa orang. Mitok sejak Kesik gelap tu. Ni cerita kau kecek dah. Tapi, tempat Lim Cornell duduk tu dah. Lo ni tu duduk lepas bandar Taning, dia anak runing, Sancau Me tu, duduk lepas Taning tu, tapi dia pergi kamuh roh dia tu dah di depan Masjid Kesik. Tahulah dia buat sebab apa tak depan Masjid Kesik tu. Kita kau kira mula dah. Ada pelak dia kau kira mula. Tapi tak sedap tengok jugalah duk depan Masjid Kesik tu, tapi dia mari buat tu kau kita tak ada guna Masjid Kesik Masjid Kesik tak boleh guna dia milik raja dah. Itulah soalannya. Cukup dah untuk malam ni. Insya-Allah kita sambung malam depan. Setelah kita kenal dah bani, patani, pak-pak bani, kita nak kita jelaskan lagi kata. Kita pak bani ni perlu nilai baraknya suk mana? Patani. Dah soalan dalam ni dah. Saya berdiri dah. Pak bani ni kalau mengikut sejarah pak bani, dah. Peta dia nya paling timur adalah ni abangnya Bukit Pisau. Bukit Pisau. Bukit Pisau bahasa Sia panggil Kuoni. Pala dia ni duk di Bantrak ni, tempat kubur Syekh Abdul Somad. Lepas tu dia panjang mari pergi sampai ke Kau Namkan, sampai di Bekok. Ini sempadan sebelah timur negeri Taning. Lakoh lek ni Namong hak jai. Apa lek ni Segoro. Deh. Lek ni Sedar. Sini Kedah. Ni Taning. Lek ni makna tu Cenak, Tiba, Ngatawi, Sebaya. Duk lekit kerajaan Taning pada masa dulu. Lepas tu boleh ni kita jangan bila suk di Sungai Golok. Dulu Sungai Golok di Tabah tu dengan sepadan. Sepadan di laut ni suk sini. Sepadan di laut dulu asalnya Taning dia siapa di Blawe Tabah dah. Kat sana Sepong. Dia suk di Sepong tu. Pas Blawe ni hak siapa? Dulu Blawe ni milik hak Raja Kedah. Hak Raja Kedah. Tapi Raja Kedah lah, masya-Allah. Raja Kelantan. Tapi Kelantan dengan Taning tu hak tula. Ya, tapi dia bagi kawasan, okey? Ni we Kelantan cara supaya kita lah ada sai, ada reman, ada legah, ada lembah. Waktu we Kelantan. Tapi dia mari lekok pula ni. Dia mari siapa munduk. Dia mari siapa munduk tu dia lekok, lakoh sungai. Di munduk dia lakoh sungai, dia makan tanah merah. Tanah merah, pasir mah, tanah merah jeli. Suk siapa mani urang dekat Kolam Keren.
Itu jadi kawasan hok legeh lagi zaman dulu. Jeli-jeli ke apa tu hok tani lagi. Abang ni sampai di sempadan sebelah timur sempadan Sungai Merah. Tapi tapangat tupak tu Kelantan. Ya ada baru ke apa dekat Pasir Mas tu. Tu hok asal. Dan kalau sebelah hulu ni zaman dulu orang tani panggil Hulu Reman. Hulu Reman kerajaan Taning. Hulu Reman ni kita jangan gambar kata siapa di betung ini, bukan. Dulu ni Hulu Reman dia siapa di sana lagi. Kita lakah betung siapa ke Kalih Hulu, Kliang Intan, Gerik. Dia sepada dengan Batu Belah, Lenggong. Sepada dengan Baling. Baling dengan Lenggong, suk di Lenggong. Tanah Taning. Jadi Ulu Perak tu hak milik Raja Gemir lah, Taning, bawah Taning. Tu besar. Tapi kan kita nampak jadi haluh dah learning ni. Hak ni sebab akibat daripada perjanjian Anglo-Siamis. Jadi perjanjian Anglo-Siamis dah, yo kerak suk di Sungai Golok. Dah, lepas tu dia tukar jeli dengan tabah, ambil tabah masuk. Dah, lepas tu dia belaksana betung pun dia buat perjanjian dengan Raja Perak pula. Dia tukar dengan pula-pula di Setung. Jadi belah lah betung tu boleh ke Raja Perak, boleh ke Angkrik lah pada masa tu. Gua Musang Kelantan. Lepas tu kalau pak daerah ni Nawi Sebaya tiba cenok ni Jamil Cekan Tisam lagi. Dia serah wi ke segara. Dulu duk wah Taning kalau tak wi kau tu ke. Jadi boleh hadir kata apa ni Ampun Tepang apa Canak tu Cangwat Patani. Ampun Sebaya itu Cangwat Jalan. Kalau kita gambar apa nak wi Cangwat Patani dulu tapi dia wi ke segara. Dak kalau kira pun walaupun empat daerah tu duk Cangwat Songkla pun tapi dia duk kek poroko lagi dah kan. Dah kan? Samalah kita ni serumpun sekali dengan Taning dia. Orang cenok orang tiba orang Sebaya Nawi pun sudah berasa jauh dah serupa kita dengan Taning belaka lah tu. Tapi hak lepas gidah boleh ke Kelantan, boleh ke Angkrik siapa yang jadi Kelantan dah learning pun tak ada gapo dah lah. Dah. Tapi hak dah ni pun sancawak siampa lah hak tinggal gini. Hak bekas kerajaan Melayu Patani pada masa dulu dah. Gitulah. Pada malam ni insya-Allah cukup dah kita sambung minggu depan untuk kita tahu bahawa Islam masuk mari ke negeri Taning lagu mana. Cara masuk Islam, raja masuk Islam lagu mana. Rakyat pun masuk Islam lagu mana insya-Allah pada minggu depan kita baru masuk sambung hikayat Patani. Cerita yang goyak oleh orang-orang tua kita dulu 500 tahun dan ulama kita tulis mari kita boleh baca insya-Allah pada malam ni. Selamat malam semua dan bakal berdoa lah. Saya pun bukan apa sangat bakal berdoa semoga program baca sejarah kita ni boleh baca lagi dengan selamat sebab dia ada juga orang yang tak berapa suka tu nak royak betul dia tak royak, dia pisah ke lain gitulah. Tapi kita bakal berdoa lah semoga kita nak membuktikan sejarah kita dan berdoa semoga ahli-ahli kita yang mari bakal usaha baca semasuk saya juga pun kita selamat walafiat dan kita dilindungi Allah Subhanahu taala. Semoga kita nak menegakkan lagi cerita titih baris tu nenek moyang kita dan kita memperkuatkan lagi iman kita selaku kita orang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warhamhu wa abi wa anhu wa Allahumma sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.